Buletin pagi Rabu 3 Oktober anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini, sistem pentadbiran Malaysia telah disalahgunakan. Juga cadangan undang-undang baru ketatkan kawalan wabak rabies. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sistem pentadbiran Malaysia telah disalahgunakan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri itu menggunakan kuasanya untuk merompak negara. The system may be the same, but the man is different. That system has had five prime ministers before him, and there is no accusation of corruption on that scale against all those four. But the system can be abused, and what he did was to use his authority to steal money. Beliau berkata demikian pada program wawancara Hard Talk BBC yang disiarkan semalam di London, United Kingdom. Menjawab kepada soalan peneraju program berkenaan Zainab Badawi, Perdana Menteri berkata kini terserah pada mahkamah untuk memutuskan pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib berdepan 21 pertuduhan dengan membabitkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram, membabitkan lebih 4.3 bilion ringgit dan 4 pertuduhan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit. Semua membabitkan dana daripada One Malaysia Development Berhad yang dikreditkan ke dalam akaun peribadinya. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak pagi ini akan hadir ke bahagian siasatan jenayah komersial di Jalan Tun Razak. Dan bagi mendapatkan keterangan berhubung siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLA, untuk perinciannya kita bersama wartawan Juliana Syarin di lokasi ketika ini. Silakan Juliana dengan perkongsian anda. Katie, individu yang ditunggu belum tiba. Datuk Seri Najib dijangka tiba bila-bila masa sahaja kerana difahamkan beliau diminta hadir ke pejabat unit pencegahan pengubahan wang haram AMLA di Menara KPJ Jalan Tun Razak ini jam 10 pagi bagi membantu siasatan mengikut Akta AMLA. Dan siasatan dijangka memakan masa beberapa jam. Bukan kali pertama, ini adalah kali keempat Datuk Seri Najib dipanggil bagi memberi keterangan kepada unit AMLA ini berhubung siasatan kes penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Datuk Seri Najib sebelum ini pernah dipanggil pada 20 September serta 27 dan 30 Ogos lalu berhubung siasatan kes sama. Ketika ini sudah ada petugas media di lobi menara ini. Juga dimaklumkan akan ada penyokong yang diketuai oleh Presiden Pemantau Malaysia Baru, Datuk Lokman Nur Adam, akan berkumpul jam 9.30 pagi nanti. Untuk makluman semua, Datuk Seri Najib ketika ini berdepan 21 pertuduhan dengan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram, membabitkan lebih 4.3 bilion ringgit dan 4 pertuduhan rasuah berjumlah 2.3 bilion ringgit. Semua membabitkan dana daripada One Malaysia Development Berhad yang dikreditkan ke akaun peribadinya. Saya kira itu dahulu untuk ketika ini, Katie. Lagi perkembangan lanjut ataupun apabila Datuk Seri Najib tiba di sini akan saya maklumkan dalam berita yang akan datang. Katie. Terima kasih Juliana atas laporan itu. Baik, dalam perkembangan sama, isteri kepada bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor sekali lagi dipanggil ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini untuk memberi keterangan. Dan untuk butirannya kita terus saja bersama wartawan Nurul Amalina Zainuddin. Amy, teruskan dengan laporan anda. Baik, kita ada mengalami sedikit masalah teknikal. Kita ke laporan yang seterusnya.
Tinjauan di beberapa kawasan terjejas ribut di Klang, Selangor kemarin mendapati kebanyakan sisa pokok tumbang telah pun dibersihkan pihak Majlis Perbandaran Klang MPK. Bagaimanapun ada di antara sisa itu khususnya di Taman Permainan masih belum diuruskan pihak terbabit. Pemerhatian di Taman Berkeley Klang semalam mendapati masih ada lagi sisa pokok besar yang belum dibersihkan. Kedudukan pokok tumbang yang berdekatan dengan tapak pasar malam menyebabkan peniaga risau keselamatan mereka. Justru pihak MPK diminta menyegerakan kerja pembersihan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Ya risau lah, tentu risau. Habis itu macam mana kita boleh bikin? Kita pun baru saja datang pun baru nampak pun apa boleh bikin kita. Tak bisa bikin apa juga. Kita berharap itu majlis datang cepat untuk sertakan lah. Mau dimisahkan. Kasih tombang sikit lah pasal surau lebih tinggi. Kita meniaga sini pun takut juga. Ni bila jatuh pun tak tahu. Kalau hujan kuat 2 jam, kita pun takut. Hujan lebat beserta angin kencang yang berlaku lebih 2 jam di beberapa kawasan di Klang kemarin mengakibatkan kerusakan teruk kepada sejumlah kenderaan, kemudahan awam dan bangunan. Kita terus saja bersama dengan wartawan Nurul Amilna Zainuddin sekali lagi di SPRM Putrajaya. Amy, silakan dengan perinciannya di sana. Amy? Ya, Katie, selepas episod yang panjang memberi keterangan selama 13 jam pada minggu lalu, jadi pada hari ini isteri kepada bekas Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor akan sekali lagi hadir ke Ibu Pejabat SPRM pada pagi ini, dan ini merupakan kali ketiga Datin Sri Rosmah akan datang memberi keterangan, dan difahamkan kehadiran beliau itu adalah bagi membantu siasatan berkaitan penyelewengan dana bernilai 2.6 bilion yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun peribadi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang juga merupakan suaminya. Dan difahamkan juga mengikut sumber-sumber SPRM, notis untuk Datin Sri Rosmah Mansor datang memberi keterangan pada hari ini telah pun dihantar kepada beliau semalam. Dan mengikut sumber juga ini mungkin kali terakhir Rosmah akan dipanggil untuk memberi keterangan sebelum beliau dihadapkan ke mahkamah bagi pertuduhan yang membabitkan pengubahan wang haram itu. Dan Datin Sri Rosmah juga dijangka akan meluangkan masa yang lebih panjang untuk disoal siasat oleh pegawai SPRM sebelum dibawa ke Kompleks Mahkamah Jalan Duta bagi menghadapi pertuduhan. Walau bagaimanapun kami masih belum mendapat sebarang maklumat pada waktu bilakah, mungkin esok ataupun dalam masa terdekat mungkin beliau akan didakwa di Mahkamah Jalan Duta itu. Dan kalau saya ingatkan kembali pada Rabu lalu pada 26 September Rosmah telah pun memberi keterangan hampir 13 jam memberi keterangan membantu siasatan bagi lebih 20 pertuduhan membabitkan kes pengubahan wang haram itu. Dan kalau apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini, kami pihak media masih lagi menunggu ketibaan beliau di kompleks di perkarangan SPRM ini, dan setakat ini kami masih lagi belum dibenarkan untuk masuk ke dalam Ibu Pejabat SPRM, dan difahamkan mungkin kami hanya akan dibenarkan masuk sekitar jam 11 pagi nanti. Dan mengikut maklumat dan dari sumber juga, ada juga yang mengatakan mungkin Datin Sri Rosmah akan hadir memberi keterangan pada jam 3 petang ini. Walau bagaimanapun perkara itu masih belum dapat disahihkan dan akan kami maklumkan kepada anda dari semasa ke semasa. Saya kira setakat itu yang dapat saya sampaikan, laporkan kepada anda. Katie, kembali bergabung bersama Katie di Sri Pentas. Terima kasih Amy langsung dari SPRM Putrajaya. Dalam pada itu, Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak pernah meminta Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad
memohon maaf berhubung perselisihan yang dihadapi mereka pada 1998. Ujarnya beliau telah memaafkan Tun Dr. Mahathir dan tidak pernah meminta beliau memohon maaf. Selain menegaskan bahawa beliau berpuas hati dengan perilaku dan kesediaan Tun Dr. Mahathir untuk bekerjasama dengannya. Datuk Seri Anwar diminta mengulas wawancara Tun Dr. Mahathir dalam program Bual Bicara Hard Talk menerusi BBC yang disiarkan semalam di London, United Kingdom. Apabila Perdana Menteri itu menyatakan bahawa beliau tidak pernah memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak akan mencadangkan undang-undang baru untuk mengetatkan kawalan wabak rabies dalam program pembasmian. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Douglas Unggat Embas berkata, Undang-Undang Kecil Pelesena Anjing 2018 yang baru akan memperkenalkan langkah-langkah mengawal selia pengurusan haiwan terbabit. Ujarnya mesyuarat dua hala antara Majlis Keselamatan Negara MSN dan pihak berkuasa Keselamatan Indonesia akan diadakan tidak lama lagi untuk membincangkan kerjasama bagi kawalan pergerakan anjing yang lebih efektif di antara Sarawak dan Kalimantan Indonesia. Beliau berkata prosedur operasi standard SOP untuk melaksanakan langkah-langkah kawalan rabies oleh Angkatan Tentera dan Pasukan Gerakan ARM PGA di sepadan Sarawak, Kalimantan telah diluluskan. Dan pihak berkuasa tempatan juga diarahkan untuk menguatkuasakan undang-undang kecil termasuk memastikan pemilik anjing mempunyai lesen. Penduduk dan agensi berkaitan juga akan mengadakan sekatan jalan dari semasa ke semasa untuk menghalang pergerakan haiwan terbabit. Beliau juga berkata kawalan populasi anjing juga akan ditingkatkan dan pemilik haiwan diingatkan supaya tidak melepaskan anjing mereka dan memastikan haiwan peliharaan itu berada dalam perkarangan rumah. Tambahnya terdapat kira-kira 300,000 ekor anjing di Sarawak. Setakat ini lebih 85,000 ekor anjing di seluruh Sarawak telah diberikan suntikan vaksin. 30 buah kenderaan hangus di jilat api. Laporan menyusul seketika nanti. Bertemu kembali. 40 anak yatim berusia antara 5 hingga 19 tahun dari Rumah Anak Yatim dan Miskin Raudatul Nur Jannah Gombak diraikan dalam majlis tayangan filem Pascal anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri malam tadi. Ia dihadiri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Daryl Leking dan Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Ahmad Kamruzaman Ahmad Badarudin. Hadir sama barisan pelakon dan kru produksi filem terbabit. Pascal mencatat kejayaan awal yang membanggakan apabila pungutan direkod 7.5 juta untuk 4 hari tayangan. Filem aksi ketenteraan ini diinspirasikan daripada kisah sebenar di sebalik operasi yang pernah dilaksanakan oleh pasukan khas Laut Pascal, Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Penduduk Pulau Redang di Besut Terengganu kurang senang dengan penganjuran The Island Music Festival yang akan berlangsung pada 12 hingga 14 Oktober ini. Rasa kurang senang penduduk Pulau Peranginan itu timbul apabila festival itu tular di laman sosial. Penduduk bimbang penganjuran festival itu boleh menyumbang kepada aktiviti pergaulan bebas dan pesta arak. Penganjuran festival itu diadakan secara besar-besaran membabitkan beberapa persembahan pemuzik tempatan dan luar negara. Pihak Kerajaan Negeri Terengganu dijangka akan membuat satu kenyataan berhubung hal itu selepas mesyuarat Esko bersabit perkara itu. Satu rakaman video menunjukkan seorang lelaki sedang memecahkan cermin sebuah kenderaan Toyota Harrier kerana dipercayai menghalang laluan menjadi tular di laman sosial. Kejadian didakwa berlaku di Lintas Square Kota Kinabalu, Sabah beberapa hari lalu apabila si pelaku yang dipercayai pemilik sebuah lagi kenderaan jenis Toyota Land Cruiser gagal keluar dari tempat letak kereta. Berdasarkan rakaman berdurasi 1 minit 52 saat itu, lelaki berusia lingkungan 50-an itu dilihat memecahkan cermin sebelah pemandu kenderaan Toyota Harrier. Dia kemudian dipercayai menurunkan brek tangan dan menolak kenderaan itu bersama beberapa lelaki lain dipercayai rakannya sambil disaksikan orang ramai. Kenderaan Toyota Land Cruiser itu kemudian dilihat meninggalkan lokasi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Manjinji memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan berhubung kes itu.
Sebuah bengkel kereta hangus dijilat api dalam kejadian kebakaran di Taman Perusahaan Cendring petang semalam. Kebakaran jam 3.30 petang itu turut menyebabkan 30 buah kenderaan hangus terbakar. Menurut Ketua Zon 1 Terengganu, penguasa kanan bomba Wan Azmi Ahmad, pihak bomba menerima panggilan jam 3.40 petang. 9 buah jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Marang dan Jalan Bandar bersama 34 anggota tiba di lokasi pada jam 3.52 petang. Anggota bomba mengalami kesukaran untuk memasuki premis kebakaran berikutan asap tebal. Beberapa letupan turut kedengaran dari dalam premis. Pihak bomba juga mengarahkan pekerja dan orang ramai menjauhi premis kerana dikhawatiri berlaku pencemaran bahan kimia. Api berjaya dikawal setengah jam kemudian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kereta ni terbakar melibatkan tayar sekali kan. Jadi asap tu keluar asap hitam dan struktur ni pula berbubur separuh. Jadi asap tu tak keluar. Jadi dia asap memenuhi ruang lah. Tapi bila dah kita padam api dan juga angin dah bertiup tu, kadang mula dah jadi cerah balik lah. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Laporan luar negara. Meskipun gesaan telah disuarakan oleh kerajaan Indonesia agar bantuan kemanusiaan dipercepatkan ke kawasan terjejas gempa di Palu, namun penduduk mengadu masih tiada bekalan diperolehi. Ini menjadikan penduduk semakin terdesak sekaligus melihat insiden penjarahan dan merompak semakin kerap berlaku. Belum ada. Bagian Dulu Barat belum. Dulu Barat juga belum ada, dulu Induk belum ada. Itu dari Palu Bangga juga belum ada. Penduduk melakukan penjarahan di kedai runcit dan stesen minyak bagi mendapatkan keperluan asal seperti bahan makanan dan air. Kerajaan Indonesia dalam usaha meredakan kebimbangan penduduk berikutan penjarahan itu berkata, mangsa bencana gempa boleh mengambil bahan keperluan dan kerajaan akan membayar ganti rugi kepada pekedai yang terjejas kemudian. Semalam 45 orang ditahan polis Indonesia selepas situasi penjarahan bertukar ganas dan menyebabkan ada mangsa yang cedera. Australia menyalurkan bantuan kewangan berjumlah $360,000 Amerika kepada Indonesia untuk mangsa bencana di Sulawesi Tengah. Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkata, bantuan disalurkan melalui Persatuan Palang Merah Indonesia. Australia has some expertise, it has resources in particular areas where it can deploy, and we're looking to see how we can best fit the need to ensure that we can do whatever we can to support our Indonesian friends and neighbours in this time of very genuine need. Morrison juga sedang mengadakan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk memastikan bantuan yang diperlukan. Isnin lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo membenarkan penerimaan bantuan antarabangsa bagi membantu mangsa bencana. Antara peralatan dan barangan yang amat diperlukan adalah generator, jentera berat dan khemah. Dalam pada itu, bekalan makanan harian terjamin di Pusat Penempatan Sementara di Palu, Sulawesi Tengah yang terjejas teruk berikutan gempa bumi dan tsunami. Menurut pihak berkuasa tempatan, 10 pusat penempatan sementara didirikan di Palu untuk penduduk yang hilang tempat tinggal. Setakat ini, bekalan elektrik dan sistem komunikasi di wilayah itu masih belum dapat dipulihkan. Namun penduduk bersyukur kerana mendapat bekalan makanan yang mencukupi walaupun masih bimbang kerana gempa susulan terus menggegarkan wilayah itu. Sukan, pertemuan di antara Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Said Abdul Rahman dan Pengarah Akademi Muqtadahari Lim Tiong Kim difahamkan akan berlangsung dalam tempoh terdekat. Ia bagi membincangkan isu berkaitan program pembangunan bola sepak negara NFDP, juga paling penting penyelarasan gaji Tiong Kim selepas dana Majlis Sukan Negara MSN tidak lagi mencukupi untuk menampung pengurusan NFDP. Pejabat kami dah sampaikan hasrat untuk berjumpa, insya-Allah pada tempoh terdekat ni. Itu sajalah. Tapi dah ada maklum balas, cuma tunggu sajalah nanti. Mana pihak LTK pun setujulah. Dia setujulah untuk datang. Dah ada perbincangan untuk pertemuan. Tempoh masa tu nanti tunggu sajalah.
Difahamkan pertemuan itu akan berlangsung hari ini sebelum program Town Hall Pembangunan Sukan pada esok di Majlis Sukan Negara. Bagaimanapun, Syed Saddiq tidak mengesahkannya. Isu NFDP ini semakin hangat diperkatakan apabila Tiong Kim gagal mencapai sasaran membawa pasukan bola sepak bawah 16 kebangsaan Mara ke Piala Dunia bawah 17 tahun 2019 selepas terkandas pada peringkat kumpulan kejuaraan AFC 2018 minggu lalu. Pandangan dan idea baru disuarakan penyokong sukan permotoran tanah air di dalam sesi Town Hall Motorsports yang berlangsung di KBS Putrajaya. Ia dihadiri ramai pelumba motor negara dan penggiat sukan ini termasuklah Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Datuk Razlan Razali. Sesi Town Hall bersama Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman itu berlangsung selama 2 jam dengan pelbagai pandangan dan idea baru dilontarkan penyokong yang hadir memenuhi Dewan. Rata-rata yang hadir mahu mendengar perancangan hala tuju pembangunan sukan permotoran negara, juga berkongsi pendapat mengenai program-program pembangunan yang dijalankan di setiap negeri. Saya nak pastikan ada tindakan susulan sebab saya adakan Town Hall ni sejak saya dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan, ada beberapa pihak yang datang berjumpa untuk berikan kertas kerja, cadangan, tetapi saya rasa saya tak akan berlaku adil kepada komuniti pemotoran kalau saya hanya dengar sesetengah pihak saja. Turut hadir mendengar perkongsian penyokong ialah Ketua Pegawai Eksekutif SIC Datuk Razlan Razali. Platform yang open, saya harap ia dilakukan dengan secara konstruktif. Itu yang saya harapkanlah. Ada pros and cons yang bila buat mass town hall session macam ni, pasal ada banyak ideas. Jadi kita kena, bagi saya harap ia dilakukan dengan secara konstruktif. Kesayangan Liga Juara-Juara Eropah, Kelab Bola Sepak Rusia CSKA Moskow melakar kejutan terbesar awal pagi tadi selepas menewaskan juara bertahan Real Madrid 1-0 di halaman sendiri. Lebih menarik, kemenangan itu juga meletakkan CSKA Moskow kini muncul pendahulu kumpulan C, sementara Real Madrid jatuh ke kedudukan kedua selepas 2 perlawanan. Meskipun turun selaku pasukan bukan pilihan di Stadium Luzhniki Arena, CSKA Moskow tanpa diduga berjaya memimpin perlawanan seawal minit kedua menerusi jaringan pemain muda berusia 20 tahun Nikola Vlasic. Jaringan itu jelas mencetuskan cemas buat Real Madrid, namun asakan sepanjang babak pertama dan kedua oleh pasukan pelawat terus gagal menemui penyudah sempurna. Sebelum terpaksa akur tewas 0-1 ketika CSKA Moskow bermain dengan 10 pemain pada masa kecederaan selepas penjaga gol berpengalaman Igor Akinfeev menerima kad kuning kedua. Sementara itu di Stadium Allianz, Juventus ceria meraih kemenangan kedua berturut-turut dalam aksi kumpulan H selepas menundukkan Young Boys 3-0. Paulo Dybala muncul wira Juventus apabila berjaya melakar hat-trick pada minit ke-5, 33 dan 69. Kemenangan itu membolehkan Juventus kini selesa mendahului kumpulan H dengan 6 mata maksimum selepas satu lagi aksi di antara Manchester United menentang Valencia berakhir seri tanpa jaringan. Selain perlawanan tumpuan ini, berikut merupakan keputusan lain-lain perlawanan. Sekian Buletin Pagi. Jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Saya Siti Khadijah Jaafar, teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.